Okey, baik. Dengan tanda kami membuka tirai Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani kita ucapkan kepada semua. Ya, baik pagi ni kan hari Isnin ni kita buka secara Selamat Pagi Malaysia hari ini dengan persembahan daripada kumpulan Tandak Seri Pegari. Sangat lemah gemalai, lemah lembut kan tanda-tanda ni selalunya tidak dapat dilihat di mana-mana. Selalunya Selamat Pagi Malaysia sajalah yang akan bawa tanda-tanda seperti ini untuk dipertontonkan terutama untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Maklumlah sebab kami tidak dapat menjayakan persembahan seumpama itu, maka kita terpaksa menjemput mereka yang lebih memahami. Dan pada pagi ini kita ada banyak perbincangan menarik menanti anda. Dan kita mulakan dengan sedikit berita baik. KWSP telah pun umumkan dividen 5.5% bagi simpanan konvensional dan 5.4% untuk simpanan syariah. Ini merapatkan lagi jurang pendapatan di antara kedua skim simpanan ini disebabkan oleh portfolio syariah yang bertambah dengan jumlah pendapatan yang didapati daripada akaun-akaun yang patuh syariah seperti yang kita lihat di pasaran saham antarabangsa. Banyak syarikat yang merupakan syarikat teknologi adalah merupakan syarikat yang syariah compliant ataupun patuh syariah. Jadi pendapatan daripada peningkatan keuntungan syarikat-syarikat ini seperti Nvidia dan sebagainya telah pun melihat dividen yang diumumkan terus meningkat. Namun KWSP masih melabur lebih banyak di dalam pasaran domestik. 80% daripada pelaburan KWSP atau EPF adalah dalam pasaran domestik. Ya, peringatan ini merangkumi pendapatan di jana daripada portfolio ada jumlah caruman diterima pada 2023 berjumlah 97.56 bilion. Ini menunjukkan kenaikan sebanyak 15% berbanding 84.78 bilion pada tahun 2022. Kelas aset equity menyumbang 39.05 bilion, mewakili 58% daripada jumlah pendapatan pelaburan KWSP. Jadi sedikit makluman juga sehingga Disember pendaftaran ahli baru KWSP telah pun meningkat kepada 460,447 dan ini menjadikan jumlah keseluruhan ahli KWSP adalah seramai 16.07 juta. Yang paling penting dividen melebihi kadar inflasi semasa iaitu 1.5%. Jadi ini adalah berita baik untuk semua penabung dan penyimpan di dalam KWSP yang juga meningkat jumlahnya. Seterusnya. Ya, ini berkenaan dengan lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri di Melbourne, Australia, di mana lawatan ini bakal mencipta peluang penting terutama antara Malaysia dan juga Australia. Yang Berhormat Perdana Menteri berkata lawatan ini akan melibatkan beberapa mesyuarat dan pertemuan penting, perbincangan meja bulat dan juga secara langsung dengan ketua-ketua industri di Melbourne sebelum ke Canberra yang berakhir pada 7 Mac ini. Kita ada bawakan laporan dari semasa ke semasa terutamanya di berita perdana setiap malam bersama dengan rakan pelapor kita daripada Melbourne, Australia.
Dan seterusnya, tarikh melihat anak bulan Ramadan. Ahad 10 hari bulan Mac 2024 bersamaan 29 Syaban 1445 Hijrah. Pejabat penyimpan Maha Besar Raja-Raja dalam kenyataan berkata Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab, dan adalah pada 10 hari bulan Mac 2024 di mana tarikh melihat anak bulan itu akan disempurnakan. Dan ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu semua. Lebih kurang 8 hari lagi untuk kita semua berpuasa. Ya, okey. Satu lagi kita nak berikan maklumatlah bersempena dengan Hari Obesiti Sedunia sebenarnya. Ini disambut setiap tahun lah. Jadi pastinya mana-mana saja hari yang disambut sebenarnya objektif utama adalah untuk memberikan kesedaran tentang perkara tersebut, kan? Ya, bukan menyambut dan meraihkan obesiti ya. Jangan salah tafsir ya. Ini bukan fat acceptance ataupun meraihkan obesity, tetapi kita ingin memberi kesedaran tentang obesity yang mana makin meruncing di kalangan rakyat Malaysia melihat kita diletakkan di tangga kedua daripada negara terbesar. Itu dia. Saya kira guna terma yang betul, kan? Takut ada yang tersinggung. Negara yang terbesar di rantau Asia Tenggara. Jadi ini adalah sesuatu yang membimbangkan disebabkan obesiti dikaitkan dengan gaya hidup sebenarnya. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk mengubah gaya hidup kita, mungkin berjalan dengan lebih atau minum air dengan lebih, kurangkan pengambilan gula. Semua ini kita semua sedia maklum. Namun kita sedar juga bahawa makanan di Malaysia adalah sedap belaka. Sebabnya kan kalau saya bertemu dengan orang rakan daripada luar negara, kan, apabila kita menceritakan pada mereka bahawa di Malaysia terdapat gerai ataupun restoran-restoran yang dibuka selama 24 jam, kebanyakan reaksi mereka terkejut. Sebab di luar memang tidak ada restoran-restoran kedai makan yang buka selama 24 jam ataupun melebihi daripada 12 jam. Dekat Malaysia sahaja yang banyak ditawarkan saksi. Itu faktor juga sebenarnya, kan? Betul. Saya baru pulang dari Barcelona. Kita anggarkan bahawa bandar itu adalah bandar yang hidup 24 jam. Tidak, selepas jam 10, 11 punya sunyi sepi. Jadi ini adalah suatu yang mungkin boleh kita ambil kira. Bukanlah kita ingin menutup kedai-kedai 24 jam. Namun pilihan itu terletak di tangan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita gunakan pilihan itu dengan bijak. Okey, sekejap lagi kita nak sambung lagi perbincangan kita ni secara ringkas bersama Hari Obesiti Sedunia. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.